Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa kita lagi dalam another episode of Mystic Horror. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton channel Mystic Horror. Dan pada malam ini, saya ada satu kisah yang saya ingin kongsikan kepada anda semua. Jadi diharapkan anda semua terhibur. Tapi sebelum saya kongsikan kisah ini, saya harap anda semua bolehlah kepada siapa yang masih belum subscribe, sila scroll video saya dan subscribe untuk anda dapat notification untuk upcoming episode. Jadi, jom kita teruskan dengan kisah kita. Hati saya dah mula runsing. Mayat yang sedang saya mandikan telah menyebabkan bulu roma saya naik tegak. Seram, seluruh badan ni terasa hangat serta rasa tak tenteram. Bukanlah keadaan mayat yang cuma separuh saja tu yang menyebabkan saya rasa seram, tapi ada benda lain yang saya rasakan ada bersama-sama kami, yang mengganggu kami. Keadaan mayat tersebut memang mengerikan sebab yang ada cuma bahagian pinggang ke bawah saja yang saya dan kawan-kawan saya tengah uruskan. Mayat yang dalam lingkungan berusia 30-an tu telah dijumpai terapung di dalam laut selepas beberapa hari dicampak ke situ. Bau dia memang busuk. Walaupun demikian, sekali rupa mayat tersebut, namun ia tidak menyeramkan saya. Dah bermacam-macam mayat yang pernah saya uruskan yang lebih dahsyat dan lebih ngeri daripada tu. Tapi mayat yang ini lain macam sikit. Semasa nak mandikan jenazah tu, bulu roma saya ni terus berdiri tegak. Tapi saya tetap uruskan jugalah, tapi sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran, especially ayat kursi. Teruskan saya baca berdasarkan lepas jika begitu perasaan yang saya alami, maknanya jenazah yang saya uruskan bukanlah dari kalangan mereka yang dicintai Allah. Apabila dah settle menguruskannya, kami pun hantarlah jenazah tersebut ke kawasan perkuburan. Cik, jangan kemumikan dulu jenazah ni. Sampailah saya datang ke sini ya. Pesan saya kepada penggali kubur tersebut. Jadi saya pun tak dapatlah nak turut serta kerana kena hantar dahulu juru urus jenazah wanita yang dipanggil untuk menguruskan satu jenazah yang lain. InsyaAllah, jawab penggali kubur tersebut. Jadi saya pun tinggalkanlah penggali kubur tersebut tanpa memberitahu kepadanya bahawa mayat tersebut bermasalah. Bagi saya ini perkara aib, tak perlulah saya jelaskan kepada dia. Selepas hantar juru urus jenazah wanita tersebut, saya balik ke kawasan perkuburan tersebut. Hajatnya nak join lah sama-sama untuk mengemumikan jenazah tersebut. Tapi bila saya sampai dekat kubur dia, saya tengok dah dikebumikan pun. Tak apalah ustaz, saya dah kemumikan, dah selesai, kata penggali kubur tersebut. Alhamdulillah, tak apalah, saya balik dululah. Tapi apabila masuk saja ke dalam van jenazah, saya rasa macam ada sesuatu yang mengekori, seolah-olahnya mayat tu masih lagi ada dalam kereta untuk ikut saya balik ke rumah. Perasaan seram dah kembali balik. Dengan serba sedikit ilmu yang saya tahu, saya cuba halau benda tersebut. Tetapi saya tahu saya gagal. Dan dia pun terus mengekori saya sampai ke rumah kerana pada malam tu saya berperang dengannya. Kira-kira pukul 11 malam. Waktu tu kami dengan sekeluarga lah nak tidur. Jadi saya mula rasa lain macam. Isteri dan anak saya juga gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu perasaan mereka. Perasaan seram dah kembali datang.
bulu roma saya memang meremang. Satu demi satu ayat suci saya baca, dan kemudian saya hembuskan sehinggalah si syaitan tu pergi meninggalkan saya. Biasanya saya gunakan surah Al-Fatihah, ketiga-tiga surah Qul, ayat kursi, Amanah Rasul, dan satu ayat lain yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Alhamdulillah, saya berjaya. Tapi tak lama kemudian gangguan itu datang balik. Sekali lagi saya bacakan ayat-ayat tertentu dan hembuskan ke arah makhluk tersebut. Sementara waktu ia lari meninggalkan saya. Rupa-rupanya gangguan tu cumalah permulaan. Semakin larut malam, tindakan makhluk tersebut menjadi agresif. Apabila saya mula nak tidur ataupun lelapkan mata, dia kembali semula dan mencocok tubuh saya. Saya tersentak dan terus tak jadi tidur. Dan saya tengoklah keadaan sekeliling, tapi tak ada apa pun yang saya nampak kecuali gelap. Saya bacalah ayat-ayat tertentu dan gangguan tu berhenti seketika. Memikirkan gangguan tu dah berakhir, saya cubalah untuk lelapkan mata. Tapi apabila saya dah hampir-hampir terlena, dia datang balik dan dia cocok pula perut saya sekali lagi. Tersentak saya. Begitulah yang berlaku seterusnya. Punggung dan badan saya pula dicocok apabila nak lelapkan mata. Setelah hampir 1 jam diganggu, akhirnya gangguan itu terus berhenti kerana saya tak menghiraukan gangguan tersebut. Jadi saya pun tidurlah tanpa sebarang gangguan lagi. Alhamdulillah, itulah sekali saya diganggu oleh syaitan daripada mayat berkenaan. Itulah dia kisah kita pada malam ini. Kisah ni bertajuk Sebujur Mayat. Seram lah kisah dia, diganggu. Siapa yang kerja bahagian menguruskan jenazah pasti akan ada cerita di sebalik pekerjaan mereka. Sebenarnya kalau kita approach dia orang ni, akan ada saja kisah-kisah daripada pengalaman-pengalaman mereka. Jadi apa-apa saja yang berlaku, kita ambil iktibar dan kita jangan sebarkan aib jenazah. Kita laksanakanlah fardu kifayah dengan amanah. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi menonton kisah pada malam ini. Kisah pada malam ini pendek saja, jadi saya harap kisah ini dapat memberi satu pengajaran. Kisah dia nak kata seram, taklah seram, tapi more tu memberi moral, nilai pengajaran, di mana janganlah kita, orang kata apa, terlalu takut dengan makhluk alam gaib ni. Semakin kita takut, lagi beranilah dia orang nak kacau kita. Oleh itu, jadikanlah ayat-ayat Al-Quran, berdampinglah dengan Al-Quran, rajinkanlah solat, jagalah solat 5 waktu dan jagalah solat sunat, insya-Allah. Okey, itu sajalah kisah kita pada malam ini. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.